Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini wa ala habibina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada muslim majlis. Alhamdulillah, malam ini kita masih lagi hidup di dalam dua nikmat seperti biasa, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya dimintalah untuk berkongsi tentang kitab yang bernama La Tahzan. La Tahzan, janganlah kamu bersedih. La Tahzan ini bukan ia memang satu kitab, sampai kan ada penulis novel pun dia tulis dalam novel dia jangan bersedih. Kan dia ambil apa orang cakap inspirasilah, ambil inspirasi. Kalau kalau dalam Al-Quran, la tahzan wala khaufun, wala khaufun, janganlah kamu sedih dan janganlah kamu takut. Apa lagi? La tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kamu. Kan kalau kita cakap janganlah sedih, Allah kan ada. Nanti yang betul-betul tengah down, yang betul-betul tengah sedih tu dia cakap apa? Kau bolehlah, kau tak rasa tempat aku macam mana apa semua kan. Sebab dia sekadar mulut sahaja. Tapi kalau betul-betul lu merasai bahawa Allah itu hampir dengan dia, Allah itu dekat dengan dia, maka dia merasakan bahawa kesedihan itu akan hilang. Kesedihan itu akan pergi. Kan? Sebab itu untuk merasakan hilangnya sedih kita tu, untuk menghilangkan rasa kesedihan itu, salah satu daripadanya adalah musyahadah, iaitu merasakan bahawa Allah itu dekat dengan kita. Merasakan Allah itu dekat dengan kita. Sebab apa? Sebab bila kita merasakan bahawa Allah itu dekat dengan kita, iaitu musyahadah ataupun muraqabah, iaitu Allah sentiasa memerhatikan kita, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dekat dengan kita, maka kita akan hilang rasa sedih tu. Sebab apa? Sebab di mana lagi tempat kita meluahkan perasaan kita? Di manakah tempat untuk kita melepaskan segala masalah? Sebab Allah lah yang memberi kita masalah dan dia jugalah yang menyelesaikan segala masalah. Jadi bila kita dalam kesusahan, janganlah bila kita rasa sedih. Ya betul, untuk zaman sekarang ni kita mendengar kata healing kan. Healing sampai hilang kan. Healing yang pergi bercuti kan. Bercuti mana-mana lah yang kita selalu pergi. Tapi healing sampai hilang. Hilang tu apa yang hilang? Hilang tu duit lah hilang kan. Sebab kita healing tu memang healing yang menghabiskan duit lah. Yang sejauh mana kita nak pergi. Tapi healing yang sebetulnya adalah masjid kan. Tapi kalau kita cakap masjid klise lah, tak, memang cakap klise, tapi hakikatnya itulah dia. Hakikatnya itulah dia. Seperti mana di dalam kama qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap apa yang ada di dalam langit dan bumi, semua itu dia meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam fi sya'nin, dalam segala hal. Dalam segala hal, tak kisahlah dia itu manusia, dia itu jin itu juga seperti manusia. Cuma jin itu juga sama seperti manusia. Ada yang Islam, ada yang kafir. Cuma beza dia, kita tak nampak dia, tapi dia nampak kita. Tak kisahlah dia ini makhluknya manusia, makhluknya jin, makhluknya binatang ataupun tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Yas'aluhu, dia meminta kepadanya. Tak kisahlah kita ni sebagai manusia, mungkin hajat kita nak sedikit kekayaan untuk keluarga kita. Tetapi jin lain pula hajat dia, tumbuh-tumbuhan lain pula hajat dia, dan binatang lain pula hajat dia. Tetapi segala hajat semuanya berbalik kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah kalau di dalam keadaan kita mungkin kita meminta bos kita. Kita meminta bos kita. Tapi kulla yaumin huwa fi sya'nin. Dalam segala hal kita meminta kepadanya. Seperti mana yang diuji oleh Nabi Nuh ketika ditelan ikan nun. Ketika ditelan ikan nun, Nabi Nuh tidaklah mati, akan tetapi dia meminta apa? Dia membaca doa apa dalam ikan nun tu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Tiada Tuhan melainkan engkau. Maha suci Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba yang zalim. Doa Nabi Nuh. Padahal yalah, bila dia dalam kesusahan kan, dah dalam ikan Nabi Nuh, dalam ikan Nun. Bila dalam ikan tu kita pun tak tahu, mungkin kita dalam ikan tu boleh jadi kita mati kan, boleh jadi kita mati. Tetapi cerita Nabi Nuh tu dia tak mati. Cerita Nabi Nuh dia tak mati, tetapi dia apa? Dia hidup sahaja dan dia pun berdoa, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan kau. Memang dalam segala hal, walau dia sedih, dia meminta kepada Allah Ta'ala. Janganlah kita dalam keadaan sedih saja. Memanglah kita, la tahzan, janganlah kamu bersedih. Time kita bersedih je, kita cari Tuhan kita. Time kita bersuka, tak ada pula kita cari kan. Saya berkongsi perasaan saya jugalah. Tidaklah kita dalam kesusahan sahaja kita mencari Tuhan yang menciptakan kita. Akan tetapi di dalam sukanya kita pun kita mencari Tuhan kita. Sebab sebahagian manusia ketika dia susah. Ketika dia susah, barulah dia nak cari Tuhan. Dia nak cari apa lagi? Masjid. Dia nak bersedekah. Supaya apa? Dia kata, aku bersedekah ini, aku solat ini, aku puasa ini untuk menghilangkan rasa sedih aku. Tu dah salah dah. Sebab solat dia, puasa dia, sedekah dia, itu sepatutnya menjadi amalan wajib bagi dia. Tetapi dia kata apa? Aku sedekah ini, aku solat ini, aku puasa ini untuk menghilangkan rasa sedih aku. Macam tu je dia cakap. Tapi bila Allah Ta'ala menghilangkan rasa sedih dia dah tak solat, dia dah tak puasa, dia pun dah lupa pada sedekah. Tidaklah begitu. Tidaklah sepatutnya berlaku pada kita yang selaku sebagai hamba-Nya sahaja. Yang selaku sebagai hamba-Nya sahaja, tidak patutlah untuk kita berkata sedemikian. Perkara yang wajib tu kita buat semata-mata untuk menghilangkan kesedihan. Tidak sepatutnya begitu. Sebab itulah Allah Ta'ala, dia maha penyayang hamba dia. Kan? Kalaulah kita rasa sedih, kita solat, kita puasa, kita sedekah. Kalaulah Allah Ta'ala itu tidak bersifat penyayang, kan, nescaya kau sedih pun nak cari aku, memang taklah aku nak hilangkan masalah kau, betul tak? Kalau kita lah sebagai manusia yang hati kita batu, kan, ada kawan yang time susah pun cari kita akan cakap apa? Dah susah pun nak cari, pun nak pinjam duit. Masa senang tak ada pun nak tanya khabar ke apa kan. Tapi Allah Ta'ala tidak. Dia lain daripada hamba-Nya. Dia lain. Jadi ketika hamba-Nya susah, dia menyenangkan hamba dia. Dekat itulah dialog ni, la tahzan, janganlah kamu bersedih. Sebab Allah memudahkan hamba dia. Tetapi bila hamba-Nya tu melupakan dia, adakah Allah Ta'ala mengazab hamba tadi? Tidak. Allah Ta'ala langsung tidak mengazabkan hamba dia yang lupa kepada dia. Malah Allah Ta'ala menunggu semula kesedihan tadi. Allah Ta'ala menunggu balik kesedihan dia supaya hamba dia lebih dekat dengan dia. Sebab itulah di dalam surah Al-Baqarah Allah kata apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mintalah kepada aku, mintalah apa sahaja kepadaku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku ni dekat. Sesungguhnya aku ni dekat. Cuma kamu je yang tak tahu. Cuma kita je yang terbatas kita punya penglihatan, maka kita tak tahu Allah Ta'ala itu dekat mana. Tetapi Allah kata, minta apa saja, sesungguhnya aku ni dah dekat dah dengan kau. Aku ni dekat sangat dah. Di dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala cakap apa? Kalaulah
hamba aku ingat kepada aku sejauh mata memandang, maka aku lebih dekat dengan dia. Tetapi kalau dia semakin dekat dengan aku, sehasta, maka aku lagi dekat dengan dia sedepa. Tetapi kalau hamba aku tu betul-betul dekat di dalam hati dia, maka aku lagi dekat di dalam hatinya. Apa cakap? Macam umpama atom. Dekat lagi. Kalau kita cakap tak, Allah Ta'ala tu di dalam hati kita, sentiasa hati kita. Bukanlah sejauh mata memandang, bukanlah sejauh sehasta, sedepa dan sebagainya. Dia kata tak, Allah Ta'ala ada dekat hati aku. Allah Ta'ala kata apa? Kalaulah hamba aku ni meletakkan aku di dalam hatinya, maka aku lagi dalam di dalam hatinya. Ya, ini sebuah apa tu? Atom lah tu. Kan? Yang lagi dalam. Nak cakap apa? Nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu sentiasa dekat dengan dia. Maka kita sebagai hambanya, la tahzanu. Janganlah kamu semua bersedih. Kalau la tahzan, jangan kamu je bersedih. Tetapi di dalam ayat Al-Quran, Allah menambahkan jamak pada la tahzan. Ya, ini la tahzanu. Janganlah kamu semua bersedih. Janganlah kamu semua bersedih, sesungguhnya aku dekat dengan kamu semua. Jadi kita sebagai hamba-Nya sentiasalah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika di padang mahsyar nanti ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana naungan itu tiada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu daripada 7 golongan itu, golongan yang ketujuh apa dia? Dia menyebutkan ataupun dia berzikir nama Allah Taala sehingga mata dia mengalirkan air. Dia mengalirkan air mata. Cukuplah ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satu golongannya adalah dia berzikir sehingga mengalirkan air mata. Kan, ketika kita bersendirian di dalam kereta, di dalam motor, kan, kita tak ada bawa family, kita tak ada bawa kawan-kawan, kita tak ada bawa siapa-siapa, kita je yang atas motor, kita je yang dalam kereta, kita je yang dalam bas ataupun dekat mana-mana ada kita je. Ketika itulah cubalah kita ungkapkan ataupun kita membasahkan mulut kita dengan menyebut Allah, sampailah mata kita basah, sehinggalah mata kita mampu mengalirkan air mata. Kalau kita mampu mengalirkan air mata, maka beruntunglah kita. Sebab apa? Kita akan tergolong di dalam 7 golongan tadi yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya pernah ingat lagi doktor saya cakap apa? Kan zaman sekarang kan tasbih kan dah tak pakai yang batu-batu tu kan. Tasbih dah pakai yang digital, yang tekan. Tak kisahlah dia tasbih yang batu ke, dia tasbih yang tekan-tekan ke, ataupun dia tasbih yang macam cincin dah saya tengok, cincin. Itu semua, itu tak kisah. Banyak caralah untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walau macam ni cakap, doktor saya cakap apa? Pakai je. Zikir tak zikir tu, itu nombor 2. Zikir tak zikir tu nombor 2. Yang penting pakai dulu. Sebab apa? Sebab bila-bila je kita boleh teringat. Kenapa ada kat tangan aku ni? Kita pun tasbih. Kita pun bertasbih, berzikir kan. Bila kita teringat je, terus je mulut kita berzikir. Terus je mulut kita berzikir, bertasbih. Jangan ada, nantilah. Kan? Sebab itulah tu salah satu kemudahan teknologi zaman sekarang. Dia dah seolah-olah seperti cincin ada dekat jari kita. Jadi doktor saya cakap, bila nampak je, terus zikir. Jangan ni dah ada ni, sekejap lagi habis kerja petang sekejap lagi malam dah sampai kita tidur, tak berzikir pun kan. Jadi ada yang buat sampai gelang dia tasbih tu dah buat gelang. Gelang kan. Yalah, tasbih tu dah buat gelang. Ada yang beli cincin tasbih tu yang digital, ada macam-macam lagi. Tapi ala kulihal, kita sebagai hamba-Nya, kita sebagai makhluk kena ataupun wajib sentiasa mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya kita tidaklah
selalu di dalam kesedihan. Sesungguhnya Allah itu dekat dan Allah berkata la tahzanu, janganlah kamu semua bersedih, sesungguhnya aku ini dekat kepada engkau. Allahu a'lam. Semoga sedikit perkongsian saya pada malam ini mampu membasahkan sedikit, mampu membasahkan mulut-mulut tuan dan puan. Menyebut nama Allah, 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 Allah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkataan kita pada malam ni. Mengenai pembukaan lah daripada kitab Al-Aqtas kan. Tapi Ustaz, sebelum saya mengulas sikit ataupun recap balik apa yang Ustaz sampaikan tadi, saya nak tanya Ustaz satu soalan lah. Mengenai tasbih yang berbentuk cincin ataupun yang kita pakai kat jari tu lah. Ya. Ada masalah tak kalau kita nak solat, nak tasbih kan? Benda tu masih kat sini lagi dan terus solat sampai habis. Boleh. Dia tidak mengganggu pun. Yang penting kita punya telapak tangan kita ni sentuh pada tanah. Yang penting sentuh pada tanah. Dan seafdolnya ketika ambil wuduk tu cabutlah kan. Bukanlah kita takut rosak, tapi kita nak basahkan semua jari-jari kita ni dengan air wuduk. Dan masa solat tu tak ada masalah pun. Cuma biasa kan ada tebal dia bahagian bawah. Kan ada satu tebal tu yang bahagian nombor tu kat bawah. Kita naikkan dekat atas. Supaya apa? Supaya semua telapak tangan kita ni cecah tanah. Sebab ada 7 anggota, tak silap saya, ada 7 anggota yang kita ketika sujud kena jejak tanah. Dahi, mulut, telapak tangan, lutut, kaki, ada 7 anggota. Jadi telapak tangan ni kena apa ni? Kena tanah lah, kena tanah. Jangan cincin tu. Sebab kalau cincin kahwin tu, cincin tunang tu nipis lagi kan. Tapi cincin tasbih tu dia dah tebal lah. Jadi kita pusingkan dia naik ke atas. Okay, Ustaz, ada satu soalan lagi berkaitan juga. Okay, ini mengenai niat lah. Okay, bila benda tu pakai kat sini, dia jadi mungkin sampaikan satu rasa lah. Orang yang melihat itu sama ada dia kata orang nak menunjuk ataupun macam mana benda ni nak cakap? Betul. Kata Nabi kan, mafhum daripada hadis Nabi kata kalau kamu berbangga-bangga dengan berzikir ke atas aku, maka dibolehkan. Nabi kata kalau kamu berbangga-bangga atas berzikir, berselawat ke atasku, maka dibolehkan. Tetapi kalau kamu berbangga-bangga atas berzikir kepada Allah Ta'ala, maka tidak dibolehkan. Kalau kita cakap, hari ni aku dah berzikir dah 100 kali, tu tak boleh. Tapi kalau kita cakap, hari ni aku dah berselawat ke atas Nabi 100 kali, tu boleh. Tu beza kita berzikir bangga dengan kita bangga atas selawat kita. Kalau selawat bangga tu boleh, tapi kalau berzikir bangga tu tak boleh. Tetapi macam mana kita nak elakkan, kita jangan rasa riak ya. Jangan rasa bangga ya. Sebab bagi saya benda tu benda biasa. Macam kita solat kan. Contoh kita dah tak ada tempat solat dah. Kita pun solat tepi jalan ke, solat tepi minyak ke dan sebagainya. Orang cakap kita menunjuk-nunjuk. Bagi saya lah, solat tu kan menunjuk-nunjuk. Sebab solat tu kan wajib kan. Solat tu wajib. Jadi kau cakap, baiklah dia ni solat tak tinggal. Mesti dia ni baik kita jangan anggap kita baik. Sebab solat tu memang wajib. Lainlah kalau kita sedekah sampai RM100, RM500, RM1000 kita sedekah. Kalau nak rasa baik boleh lah. Tapi kalau solat, zikir, selawat zikir tu benda yang sepatutnya. Jadi kalau nak rasa bangga pun, entahlah, saya rasa tak sepatutnya lah.